وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Balik At-Taqwa Karya Kampung Parui, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaji Syafi'i juzuk yang kelima, muka surat yang ke-16, masih lagi membincangkan manfaat yang berterusan pada perjalanan yang kedua. Cuma saya patah balik untuk kita recall balik sebab kita masuk pada 4 hari bulan 12 2023 dan juga 18 hari bulan 12 2023 berkenaan dengan perbincangan manfaat yang berterusan. Manfaat yang berterusan ni pada perbincangan al-mawquf, harta yang nak diwakafkan. Jadi kita nak wakafkan satu harta, kita nak wakafkan tadi tu, tanah ke, rumah ke, duit ke, natang apa kan, ni kita nak wakafkan ni, nak perkara tersebut ni, benda tu dinamakan sebagai mawquf. Jadi kita sebut yang pertama, harta tadi tu muayyin, muayyinah. Dia mesti harta yang tertentu. Tak boleh kita kata pilihlah mana-mana, tak boleh. Dia mesti tertentu. Tertentu lagu mana? Kalau nak bagi reta mana? Reta dia ada 10 biji, yang mana satu? Mesti muayyin. Yang kedua, milik pewakaf dan bermanfaat. Harta tadi tu mesti milik saya. Dia tak boleh milik orang. Tak boleh. Dia nak pergi wakafkan harta, harta dia. Dia nak wakafkan harta orang. Yang kedua, kalau kata milik dia, mesti pemilikan itu pemilikan yang sempurna dan mesti boleh dikenal pasti dekat mana. Kalau tak, dia tak boleh. Dia nak wakaf-wakaf senang-senang satu tanah besar, dalam tu ada 20 nama. Setiap nama ni 1/20 contoh. Mesti dia kena bagi tahu 1/20 ni bahagian dia tang mana. Tang mana. Sebab dia tidak boleh mengganggu hak orang. Sebab kalau 1/20 dia punya ambil tu, biarlah ikut aturan bahagian 20 dia dekat mana. Hak tu dia nak wakaf boleh. Tapi nama dia 1/20, dia pun tak tahu dia punya kat mana. Jadi kalau pengurus wakaf ambil harta dia, macam mana nak urus? Contoh lagu tu lah, dia punya wakaf tu 1/20. Takkan tengah-tengah, nak bulat ke, nak segitiga ke, nak 4 segi ke, dia ganggu hak orang. Sebab tu kita kalau nama kita banyak dekat dalam 1 geran nama, kena pastikan kalau dia bersifat musyak ni dia gabung. Contoh rumah sebiji, tu tak apa, boleh tahan ni. Tapi kalau kata tanah, kalau nama dah lempak buang dalam tu 50 nama, parah kita, parah. Lebih baik tak payah masuk daripada masuk nama. Ada orang kata, kena masuk juga. Kita kata, tapi manfaat kita pun tak dapat. Kita pun tak tahu tang mana bahagian tu dan sebagainya. Itu hak kita. Hak tak semestinya berhak.
Kalau mengganggu hak, hak tak semestinya berhak kalau mengganggu hak. Kita duk kata ni hak kita, kita berhak, betul lah. Tapi kalau mengganggu hak orang, naya tuan-tuan. Hidup lah 2024. Hari ni 1 hari bulan 1 2024. Apa azam kita? Ada orang dia ambil tahun baru Masihi ni untuk azam. Ada orang kata tak, saya kena buat tahun hijrah terpulang. Mana-mana sama aja. Tapi hak ni dia nampaklah 1 hari bulan 1 2024. Apa azam kita? Kalau ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, apa azam Ustaz? Aku tak mau ganggu orang jangan ganggu aku." Kita punya tahun ni, aku tak mau ganggu orang jangan ganggu aku. Kalau orang ganggu aku ganggu orang, hang jangan terkejut. Kita punya azam tahun ni lagu tu ya. Jangan kita nak ganggu hak orang. Kalau hak dia yang mesti diberikan, maka wajib diberikan. Kalau hak dia. Tapi kalau kita kata itulah kehidupan. Kadang-kadang kita bukan apa tuan-tuan, kita ganggu orang banyak hari ni. Kebanyakan orang dia beranggapan bahawa dia tak ganggu orang. Tapi kadang-kadang benda simple. Kita rumah bukan rumah banglo lot ke apa ke, rumah kampung tak mau bagi laluan ayak. Jiran punya laluan ayak tak ada. Bila jiran halang laluan ayak dia, dah marah. Padahal ikutkan bukan ni pun selalu ayak pergi buang kat longkang. Cuma kena lalu dekat dia sebab kawasan jiran tu belakang rumah. Dia kata saya tak mau bagi. Dah jiran tu kesian dah, tak tahu nak korek tang mana dan sebagainya. Terpaksa minta laluan dan sebagainya. Itu pun ada juga. Tak mau ganggu orang. Lagu mana? Pokok besar-besar. Kita duduk rumah teres. Contohlah, duduk rumah teres. Pergi tanam pokok ni macam rumah kampung. Ganggu orang? Maaf saya sebut, benda simple. Hidup 2024 ni jangan ganggu orang. Orang tu nak parking depan rumah dia pun dia tak selesa sebab pokok hang. Pergi tanam pokok pula ni, pokok mangga. Bila kita tengok, pokok dah besar dah. Pokok aku ke pokok kau? Oh ni 9 apa? Pokok dek den, pokok dek kau. Oh ni 9 kan? Tapi betul, benda tu betul. Realitinya boleh guna. Pokok kau ke pokok aku? Jadi memanglah pokok Haji. Iyalah. Kalau pokok aku kenapa hang nak kacau? Tak. Daun gugur Haji tak sapu. Buah jatuh sampai busuk, Haji tak kacau, Haji tak uruskan. Lepas tu Haji tarik pergi kat longkang sumbat. Benda ni banyak berlaku. Bukan tak berlaku, ada. Tuan-tuan, kadang kita nampak macam tak ada masalah kat kita sebab kita yang masalah. Faham tak? Kita yang masalah. Rumah teres 20 kali 65. Dia pergi tanam pokok ni macam rumah kampung ni, besar sampai 100 kali 100. Lebih kurang tu Dia punya bayangan pokok Kalau pokok durian boleh tanam juga. Maaf saya sebut, ganggu orang. Kalau setakat pokok kecil-kecil, pokok kari pulai apa semua tu bolehlah tahan. Ini pokok yang ganggu, memang ganggu masuk rumah orang. Masuk rumah orang, kita pula kata, ni pokok ni masuk rumah saya dah. Buah ni kira macam saya punya ke apa? Dia kata, kau ambil sebiji buah tu kau siap, aku haramkan kau masuk. Kau ambil buah tu. Pokok-pokok hang, buah masuk rumah aku tak boleh ambil. Daun gugur masuk rumah aku pula kena urus. Lah pokok siapa? Maaf saya sebut, benda ni berlaku. Belah kucing, rumah flat, belah kucing. Rasa sesuai ke tak sesuai? Kalau belah sekok boleh pejam mata. Ini belah macam tak tahulah, bila orang cakap dia kata ini sunnah, ini. Betul kalau hang kata hang jaga elok-elok, tai hang elok-elok. Saya ada pergi satu flat. Teruk tuan-tuan. Teruk lagu mana? Kita nak pergi ziarah di rumah kawan kita tu, nak pergi ziarah ni. Tik depan rumah ni 10 tik.
Bukan 1, 10. Jerangkap samar tu ada. Jalan nak kena langkah, berjalan nak kena langkah, jalan ni nak kena langkah. Rumah dia pula nombor 19 ke 20. Jauh pula tu ke ujung. Allahu Akbar. Saya kata lagu mana? Saya dukung anak. Saya kata tak boleh bagi anak ni, anak tu pergi tendang pula tik tu nanya kat aku. Saya kata kat dia memang lagu ni lah. Dia kata jiran-jiran dia kata karaoke lah. Dia punya floor dia karaoke. Dia kata floor orang lain lagi teruk. Saya kata tak boleh lagu tu. Kita kata tak boleh, mereka boleh. Mereka kira boleh. Kalau slipper ni duduk depan pintu rumah, kena kencing lah. Maaf saya sebut. Kadang kita rumah flat, rumah teres pun sama Yang saya nak cerita ni rumah flat. Wajar tak wajar? Ada satu hamba Allah tu, dia panggil saya takbir lah rumah dia, takbir rumah ke rumah tu sekali lah kami pergi. Satu rumah ni semua orang tak makan makanan dia. Semua orang tak makan makanan dia. Pergi takbir, semua pakai duk tahan nafas. Waktu tu sebelum Covid, jadi tak pakai mask lah. Semua duk tahan nafas. Sebab dia punya bilik-bilik dia ni memang dia belah kucing. Jadi bila dia bancuh hayang apa semua, bulu-bulu kucing ni semua pakat tengok sama tengok. Lepas tu dia kata kat saya, "Ustaz, minum lah Ustaz." Kata, "Gila ke apa hang nak suruh aku minum? Hampa pun tak minum nak suruh aku minum. Tapi kalau tak minum sebab salah pula. Sebab dia bancuh hayang. Tapi kalau dia bersih, kita okey." Ada orang yang dia jaga kucing bersih, kita pergi rumah ada 10 ekor. Dalam sangkang elok, ada tofu, najis dia tu elok, tuan-tuan dia jaga. Oh, tu kira okey lah. Kita tak gili gelemat. Hak ni memang dah biarkan tuan-tuan. Oh, jadi takut. Kadang-kadang nampak macam tak ganggu orang. Kalau bela dalam rumah tu terpulang lah. Tapi kalau kata dah sampai biak kat depan, bila orang tegok sikit, naik angin, dia kata hang main-main dengan aku dia kata aku ni haji tau. Dia kata haji pun tak boleh pakai tau. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab tak tahu hak-hak berjiran tu lagu mana. Simple. Kadang-kadang hidup ni lagu tu lah. Parkir kereta, cuti-cuti ni minta izin. Jiran kita ni, apa nama, anak aku dia balik. Anak hang tak balik ah. Dia kata anak aku dah balik minggu lepas, nak tumpang parkir depan rumah hang Ustaz. Minta izin. Elok-elok. Ini buat bodoh, dia pula cakap parking dalam rumah ni Dia suruh parking dalam rumah jiran. Lagi gila. Jiran tu balik, dia kata bila masa aku dah kereta baru. Untuk lalu tu ganggu. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan 2024 ni jangan kacau orang. Hidup ni dah tua-tua, kita nak happy. Nak main masjid seronok, tak ganggu orang bagai. Ni ada orang dia fikir, hari ni aku nak kacau apa orang tua ni. Dalam masjid pun ada. Ada satu orang tua cerita dengan saya, sedih ya. Dia ni jenis sembahyang atas rusi. Dia ada pot dia. Contoh tepi tu lah, tepi tempat meja tu ada Quran dia baca apa semua. Zikir tak puas hati apa dah. Kira kerusi tu dah tak ada kat situ. Kerusi tak ada kat situ. Kerusi tak ada kat situ, dia ambil, dia pergi tempat lain, boleh. Orang tua tu dengan nak jalan pun dah terginjut-ginjut. Nak pergi ambil kerusi pula, nak bawa masuk dalam pula, nak letak pula. Kalau kata tak pergi hantar balik, dia punya jegel satu macam. Tuan-tuan, kita jadi zikir masjid senang je. Ada beberapa orang, kita jangan kacau sangat lah. Orang yang sembahyang atas kerusi ni, bukan semua kaki dia elok. Faham tak? Tuan-tuan nak paksa pula kerusi, kita boleh cakap, ni kerusi dah pakai, ambil letak balik tempat dia. Dia nak berjalan pun pening. Terginjut. Kita pergi tolong tak boleh lah. Betul tak? Simple. Kita pergi tolong tak boleh. Dapat. Saya pergi letak belakang. Tak apa, haji jalan. No problem. Kita tolong bukakan pintu. Dia pun bayar bapak kita. Kita pun tak tahu kita bila nak lama sihat ni. Betul tak? Tuan-tuan kita kata, aku kuat. Yalah kuat. Jatuh bilik ayam sekali, itu sudah. Masjid pun tak boleh main, apa pun tak boleh main. Jangan belagak dengan nikmat yang ada.
syukur dengan nikmat yang ada. Kalau hang belagak dengan nikmat, Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata dalam Quran. Kalau hang syukur, Allah tambah nikmat. Kalau hang kufur, Allah bagi azab pedih. Simple. Kadang-kadang takut tuan-tuan bila kita duk fikir balik tuan-tuan, itu kehidupan. Kan kita bantu apa kadang-kadang ji nak Quran kan saya tolong ambil bagi kat dia Quran. Habis dia ambil letak. Selesai. Ada satu masjid saya pergi dengan anak saya. Malam Ramadan, 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni pihak pengurusan masjid dia kena tahu dah, kena alert. Malam tu lampu kena buka. Selesai. Kecuali waktu nak tahajud padam sikit-sikit tu normal. Ini dah habis mayang tarawih, ada orang baca Quran ni 10 malam terakhir ni, kira orang nak itikaf 10 malam terakhir ni start bila? Malam 20 lah? Tak, malam 19 dah start lah. Malam 19 tu dah start lah. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 orang dah start lah. Biasanya kalau kita kata ambil malam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kita kata lagu tu lah. Dia tak boleh start malam 21. Kadang-kadang malam 19 tu orang dah start lah. Orang dah buat preparation. Aku nak buat apa malam esok, sebab malam esok ni dah start malam yang 10 malam terakhir. Sebab kalau kata raya 30, kita boleh start 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapi kalau raya tu 29 hari ya, dah start malam 20. Misalnya 19 ni kita ada preparation lah. Kita nak tahu aku nak kena baca apa malam esok aku nak. Biasa orang dah buat lagu tu dah. Ini dia boleh tutup lampu orang tengah baca Quran. Ada satu Pak Haji tu tengah baca Quran, dia pergi tutup lampu. Gila tu. Kita pula tak tahu Swiss kat mana. Swiss dia pula macam tu lah. Kita pula tak tahu. Kita pun cuba nak buka, dia jegir satu macam tu. Pak Bilal ni jegir satu macam. Kita pun jadi takut lah. Nak pergi buka, dia marah pula. Yang Pak Haji ni baca dalam gelap. Dia duk ingat Pak Haji ni kira mata, kira terang ni lah. Mana terang tuan-tuan. Harapkan cahaya daripada luar. Dia nak itikaf kat dalam. Luar bukan ada kapet. Dalam ada kapet, kecuali kita buat kapet kat luar. Tu okey lah. Contoh Masjid Paru Hijayah, dia ada kapet. Bahagian luar tu ada kapet sikit depan. Dia nak duduk situ, kira okey ni bahagian tutup habis lampu. 10 malam akhir. Kalau malam biasa tak apa. Nak tutup terpulang. Kita pun kena alert. Orang nak buat ibadat 10 malam terakhir, pintu kena buka. Kalau kita ni tepi jalan lagi kena jaga. Contoh lagu tu lah tuan-tuan. Ada. Kita duk kacau orang. Itu dalam jemaah ni. Dalam masjid duk kacau orang. Hak pi tendang selipar orang satu hari lah. Duk pi tendang selipar ustaz. Satu hari. Hak dia balun selipar ustaz tak kira lagi. Hari tu helmet. Masjid Taqwa saya cerita ada helmet. Selipar. Ada 2 masjid. Selama saya duduk ni ada 2 masjid. Selipar saya kebah. Mereka kebah. Aku pun tak tahu. Mereka kata ustaz pakai selipar toilet ustaz. Balik rumah saya tak apa. Saya kata tak apa. Aku tak ada selipar pun tak apa. Aku yang penting boleh masuk dalam kereta. Boleh masuk dalam kereta. Pakai selipar tu masuk dalam kereta. Ambil. Pergi dekat dengan parking sini sikit, bawa balik selipar tu. Pinjam ustaz lah. Pinjam ustaz. Kena kat KL. Masjid Rahimah Kampung Pandan. Kuliah saya. Duk sonok sembang apa semua tuan-tuan. Sampai kat depan pintu pun sembang lagi. Orang tua-tua ni tahulah kaki menyembang. Nyembang. Aku cari selipar aku tak ada. Jenuh pun pusing satu masjid. Dia kata ustaz buat apa ustaz duk tawaf. Tawaf apanya selipar aku hilang. Cari selipar tuan-tuan tak ada. Kata lagu mana nak buat ni. Sipik parking dah dekat. Masuk pakai selipar. Tak pakai selipar saya masuk dalam kereta. Sebab waktu tu malam ni duk cari pasal malam ni tak jumpa. Pukul 9 lebih lah. Kata kat orang rumah kat mana ada jual selipar kat agak. Dia kata cokit lah. Lorong Majitan. Nasib baik bawa orang rumah. Kalau pergi seorang nanya aku. Dia nak pakai jubah. Nasib baik
parking tepi tu ada orang jual slipper, tepi jalan tu ada orang jual slipper, turun beli slipper, naik balik. Itu pun dia tanya, dia kata, Haji mau kah? Tak faham ke tak ni? Macam tak berapa faham lah. Haji mau kah? Dia kata tak, bini dalam kereta. Bini dalam kereta. Rupanya kot-kot lah saya rasa. Ada juga Pak Haji pergi kot. Ada juga. Itu hak takut tu tuan-tuan. Kita pakai jubah, pakai kopiah. Saya kata nanya ni. Tu kalau orang ambil gambar mampu aku. Padahal pergi beli slipper lah. Tapi nak abang slipper. Pergi tendang slipper orang, ambil slipper orang. Kalau bukan hak kita tu saya ambil. Saya nanya. Allah Allah. Kemudian yang ketiga yang kita nak bincang malam ini adalah manfaat berterusan. Al-mauquf tadi tu dia punya manfaat ini mesti lama, mesti berterusan, boleh digunakan. Begitu. Dia kata apa? Itu kita bincanglah, harta wakaf itu dapat digunakan berterusan, tidak sah wakaf makanan atau seumpamanya yang habis apabila digunakan untuk mendapatkan manfaatnya, tu tak boleh. Kalau makanan tu habis tak boleh. Tak boleh. Kita kata kita nak wakaf makanan, tak boleh. Itu infak. Kalau makanan tu itu bukan wakaf, itu infak. Infak ni mana kata ambil makan, ambil ya, betul. Penggunaan manfaat yang berterusan, dia kata tidak bermaksud kekal selama-lamanya, tetapi kekal dalam jangka masa yang sah berlaku sewaan, atau dengan kata lain manfaat itu mendapat pulangan upah tertentu. Jadi boleh munasabah atas dia. Dia tak panjang sangat pun tak apa. Dia tak adalah nak kekal sampai bila-bila. Tetapi tempoh yang tu dia munasabah untuk kita gunakan. Dan dia habang apa? Sah, masa yang sah berlaku sewaan, atau dengan kata lain manfaat itu mendapat pulangan upah tertentu. Kalau digunakan boleh dapat manfaat. Boleh dapat upah, boleh digunakan. Oleh itu, sah wakaf sebuah kereta atau seekor binatang, walaupun manfaat sebuah kereta tidak kekal selama-lamanya. Boleh wakaf kereta, tidak ada masalah, kerana ia berkemungkinan rosak atau musnah. Begitulah juga binatang. Tapi macam itulah, dia nak bagi kereta, dia nak bagi van dekat masjid, van dia. Dia kata, ni masjid saya nak wakaf ni, van saya. Kita berkata van baru lah. Tak. Van lama saya, van berniaga. Kita tengok pun tuan-tuan, kalau tarik pintu ni, boleh relai pintu tu. Gila dia kalau nak bagi tu. Sebab itu bila Allah sebut dalam Quran, lan tanum hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai satu tahap kebaktian sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ayat Quran tersebut tuan, surah Ali Imran ayat 92 tu nak bagi tahu kepada kita bahawa nak bagi tu bagi elok apa yang kita sayang elok. Bukan apa yang kita nak buang. Orang kita kalau dia nak bagi ni apa yang kita nak buang, apa hak tak guna baru nak bagi orang. Ni kalau nak bagi tu bagi hak elok tak apa. Ini bagi pun tuan-tuan tak patut nak bagi Lepas tu dia kata tak apalah kalau saya wakaf, pandai-pandai lah bagi repair. Kos repair je dekat RM10,000. Nanya kat kita. Dia kata boleh buat van jenazah ke apa ke, kita pula mulut capui. Kita kata boleh, jenazah hang lah masuk dalam tu. Sebab nak baring pun tak boleh, aku bagi jenazah hang duduk senang. Pakai tali pinggang keledar aku bawa sampai kubur. Ada akal kata ada akal, bagi van pun. Kadang-kadang kita nak bagi ni bagi hak elok kat masjid. Sekarang trend orang bagi pinggan mangkuk kat masjid. Pinggan mangkuk kaca tak guna tu bagi kat masjid. Kita pun banyak ada pinggan mangkuk tuan-tuan, tak terguna. Bila tuan-tuan main kita bagi polistiren lah, pinggan kaca sebab dia kata apa? Dia punya kaca ni banyak, tak boleh nak manfaat kat rumah, dia nak suruh masjid manfaat. Kita pun naya nak basuh, nak simpan pinggan kaca ni, nak simpan naya. Nak korok-korok tu lah, nak simpan naya. Anda banyak trend pakai pinggan plastik ataupun pinggan pakai buang lah. Maaf saya sebut, kadang-kadang hampa semua lempak, ada hak tinggal dekat pintu masjid tu ada. Dia tulis kertas wakaf kepada masjid. Tak kena. Masjid ni kita ni bukan tempat orang buang barang. Faham tak tuan-tuan? Bukan tempat orang buang barang. Letak pula bilai pula nak kena fikir.
Pinggan ni nak buat apa Imam? Imam pun kata, saya pun tak tahu nak buat apa. Hari tu dah orang dah bagi dah. Ini orang bagi lagi. Kita nak kata lagu mana? Dulu beli sabun dapatlah pinggan. Nanti ingat tak? Tahun 90-an tu famous. Kalau beli sabun baju ke, beli apa ke, dapat pinggan. Kita pun tuan-tuan pakat beli banyak. Beli sabun itu, saya ingat. Sebab mak saya berniaga. Jadi bila beli tu orang tu kata pinggan ada pinggan. Dia kata pinggan apa pula? Rupanya free. Dapat free zaman tu dah kalau kumpul kan. Tapi itulah kita kadang-kadang tuan-tuan, sebab tu nak beli barang ni pick up 10 kali je. Nak beli barang kan kat rumah kita, peralatan itu, peralatan ini dan sebagainya. Sampai ke sudah tak guna pun. Sampai ke sudah tak guna pun. Duduk berdua makan luar. Bila nak masak? Periuk belanga bukan main banyak. Betul? Periuk belanga ni jangan cakap lah itulah inilah. Kadang-kadang kita nak bagi kat masjid, masjid pun tak mau lah. Masjid periuk belanga dia pun banyak dah. Periuk belanga masjid pun dah banyak dah. Dia bagi pula yang bocor. Dia kata boleh tampai dia, mampu nak tampai. Mampu, maaf saya sebut lah, tak mau tu bagi elok-elok orang kat masjid. Ini bagi hak memang nak reject lah. Kalau reject shop tak apa. Mana kata tak pakai lagi. Ini dah jadi tangan dua dah. Second hand lah. Dah second hand dah nak bagi kat masjid. Masjid pun kena pick up, susah duk ambil. Ni saya cakap kat pihak masjid. Jadi kalau orang bagi, kalau rasa tak perlu, kata dia ambil pulang. Saya nak wakaf, itu wakaf punya pasal. Bukan kat sini pergi cari tempat lain. Surau-surau pun terpaksa buat satu bilik pinggan mangkuk. Depa pun tak guna. Kalau kata buat program, panggil catering. Sekarang banyak dah. Dia buat program, kita tak masak. Kita panggil catering. Catering ada pinggannya dah. Kita pun kata, lagu tu kita kata kat catering, nak pinggan mangkuk. Dia kata, gila ke apa? Dia punya pinggan mangkuk plastik dia pun dah banyak dah. Nak bagi kat kita pula, tuan-tuan. Oh, naya. Bab pinggan mangkuk ni pun satu. Ibu-ibu. Kalau suami makan, pinggan tu bagi hak pinggan elok boleh tak? Ini pinggan bagi hak kucing tadi yang kita cerita tadi, kucing tadi tu. Hak nasi tu, dia moi-moi lagu tu, dia buh dalam pinggan, dia bagi kucing, pinggan tu dia ambil, dia basuh-basuh. Suami dia pakai pinggan hak tu juga. Gila deh. Cawan suami kena ada cawan dia. Pinggan suami kena ada pinggan dia. Ni maaf saya sebut ibu-ibu. Syurga tu bukannya murah, mahal lah. Tapi kalau hang layan kami macam kucing ke, tak kena. Tak kena ibu-ibu. Selalu saya balun ayah-ayah lah, saya balun ibu-ibu lah. Supaya kena faham, berakai sikit. Kadang-kadang Allah tak boleh layan suami tu. Sebab tu kalau kata pinggan kaca hak suami punya, buah pinggan kaca elok-elok. Ada cawan dia. Anak-anak tu sadut kaca. Jaga elok-elok. Sebab tu orang dulu-dulu tu dia bagus. Pinggan mana pok dia punya. Cawan tu orang tua-tua ni dulu dia bukan pakai cawan, pakai koleh. Koleh pok tu tak boleh kecau. Koleh tu macam-macam ayak dalam koleh tu tak tahulah. Koleh tu koleh. Risau pula aku koleh tak tahu. Koleh lah besar sikit daripada cawan lah. Koleh. Kita orang tua tu ayak teh tu lah, ayak kopi lah, daripada panas jadi sejuk lah. Ayak kopi tu buat dalam koleh tu. Dia memang dia ada, dia punya pinggan dia, dia ada plate dia. Sama juga suami nak makan. Jangan duk arah-arah. Arah ni macam arah dengan anak. Nak makan abang? Tu. Dekat dapur lah, pergi ambil sendiri. Tak kena. Piramli dia tunjuk dah. Piramli bagus, cerita Piramli ni. Kena serve dekat suami. Tapi tu salah duduk berdiri tu gila nama dia. Suami tengah makan ambil berdiri pula tapi tu. Tapi bagus cerita Piramli. Apa? 3 Abdul ke abang? 3 Abdul. Kalau suami makan, saya kena khidmat. Dia kena layan suami. Okey tu. Gila betul anda layan suami. Tapi suami pula tak boleh makan, ambil bau saja. Tu gila.
Tapi orang dulu-dulu dia jaga suami dah, ibu-ibu betul. Tengok mak kita, dia jaga suami dia lagu mana. Kalau nak makan ni, anak makan dulu ke suami makan dulu? Suami makan dulu. Dapur dalam pinggan, dia ambil, bang, lauk bang. Cukup bang? Cukup. Suami pun dia basuh tangan kat situ. Nampak tak? Layan ni. Dia suruh suami. Abang pergi kat ni. Singki, abang basuh tangan. Terus aduk ngada-ngada lah. Oh, dia punya aduk ngada-ngada lah. Sekarang suami pula nak kena, kalau pegang ayak tu, nak kena siram tangan bini pula. Gila tak gila hang? Itu bukan kerja suami. Dia suruh suami pegang handbag. Ada. Kadang-kadang pergi kenduri. Allah. Dia kahwin, dia bini muda. Bini dia meninggal, umur 70. Dapat bini muda, umur 50. Bini kata, abang pegang handbag saya abang. Pergi kenduri. Pegang handbag, kopiah atas kepala. Malu kat orang. Lagi-lagi hang pakai jubah pula tu kan, duk pegang handbag bini apa. Kalau pegang sekejap tak apa, abang pegang saya nak pergi basuh tangan. Itu tak apa. Ni pergi pegang ni daripada keluar kereta kena pegang. Sampai lepas tu dia kata, apa tuan-tuan, maaf saya sebut, ada. Bukan kerja kita lalu tu tuan-tuan. Nama kata laki jadi laki ya. Nama kata suami jadi suami. Nama kata isteri jadi isteri. Itu kena elok lah. Tapi isteri layan suami elok, suami kena layan isteri elok. Dalam Quran bagi tahu, ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'ala Allah fi khairan katsira. Allah sebut dalam Quran. Hendaklah kita ni layan depa elok-elok. Kalau depa dah layan kita elok-elok, kita kena layan depa elok-elok. Lagu tu kan? Jangan duk buat tak ketahuan hala bagai. Ni nasihat saya. Ada orang tanya saya, apa nasihat Ustaz tolong orang tua-tua ada mai jumpa kita 60. Saya kata sepatutnya saya minta nasihat kepada Haji. Haji pula mai minta nasihat kat saya. Saya kata saya tak tahu. Dia kata boleh Ustaz nasihat sikit. Saya kata saya tak tahu, tapi saya tertarik nak cerita dengan Haji. Pasal bab pinggan tadi tu lah. Pinggan kalau boleh sediakan elok-elok. Dia terus pandang bini dah. Han dengar Ustaz kata tu. Oh, rupanya dia minta kat kita supaya dia nak balun bini dah. Nampak dengar Ustaz kata tu. Pinggan pun ini apa bagi kat saya pinggan pungkok hitam. Pinggan dia tu pungkok, pinggan tu hitam lah. Dia bagi suami panggil makan pinggan pungkok hitam. Apa tak kena tu tuan-tuan. Sudu bagi sudu elok-elok kat suami bagai ni, maaf saya sebut. Kena jaga kan. Kadang-kadang kita berasa macam kita betul mai kuliah duha, mai kuliah zuhur, mai kuliah asar, mai kuliah maghrib, mai kuliah subuh, semua kuliah ibu-ibu datang. Tapi bab layan suami, layan kucing lagi bagus daripada layan suami kadang-kadang dia. Maaf saya sebut, dia pergi layan kucing ni, tulang pun dah tarik buat keluar. Dia bagi kucing tu isi lah. Dekat suami ni dengan tulang-tulang dia bagi. Gila betul. Itu tak kena. Maaf saya sebut betul. Kadang kita ni benda lagi tu nampak macam tak ada apa, tapi kena jaga. Tu kena jaga. Ibu-ibu lagi umur-umur dah 60, 70, dah ujung-ujung tu. Ini tak cakap dengan suami ada. Umur 60 tak cakap dengan suami, bergaduhnya pasal. Suami tu pekak pula tu. Kalau suami pekak pun kena bercakap. Ada saya pernah jumpa suami dia pekak. Gila. Piramli dia buat keluar cerita dah. Cerita bab pekak tu. Apa? Bapa kapak. Nak ikut siapa? Ikut Mak Nawab. Ada. Apa kena menarik juga tuan-tuan. Kita tu bab pekak ni lah. Susahlah nak cakap dengan abang ni. Memang susah, tapi kena bercakap lah. Kena bercakap juga walaupun suami hang pekak. Ini dia tak cakap dengan suami, buat dia buat tak reti. Pergi kuliah sedia. Maaf saya sebut. Dia tulis soalan, apa hukum tidak bercakap dengan suami? Saya pun kata tak tahu situasi, saya tak boleh nak jawab lah. Tapi saya kata kalau boleh bercakap lah. Tak bercakap, hang bisu lah. Hang tak bisu, bercakap lah. Kurang-kurang bang makan. Bang ni buat dia. Ada pernah saya jumpa, bini dia masak untuk dia, suami kena masak untuk dia. Faham tak? Suami kena masak sendiri untuk dia makan, bini apa lagi tu? Tapi duduk satu rumah.
Tak kena ni. Kalau bini makan, bini masak, suami tak makan. Suami masak, bini tak makan. Tapi kalau grab food panda sampai dua-dua makan. Itu pelik tu. Tak boleh nak kata apa orang kita. Umur 60 tu saya duk gaduh dengan bini sangat. Kita umur 60, bukan kita tuan-tuan. Saya muda ni. Saya muda. Tuan-tuan lah, umur 60 ni kata ni tu saya duk bergaduh dengan bini sangat. Pening kepala. Apa bini marah kita buat diam lah. Buat pekak lagi bagus daripada bercakap. Betul? Buat pekak. Okey. Abang dengar tak saya cakap? Dengar. Okey. Cukup. Saya pernah pergi jumpa ada satu hamba Allah. Bini dia tengah marah dah. Dia isok don. Saya duduk depan dia. Bini tengah marah dah. Okey. Abang ni. Okey. Lepas tu saya kata, Haji, apa yang bini Haji cakap? Dia dengar. Dia kata, tak ada pun. Aku okey kan lah. Kata kalau dengar lagi bergaduh. Jadi aku okey. Nanti sekali dia main balik kan. Dia marah lagi. Lepas tu aku pun buat bodoh. Dia main balik. Dia marah lagi. Abang faham nak ni bang? Okey. Nampak lagi dia main balik. Kurang-kurang dia main tu dia hidup. Dia kata kalau dia tak main tu aku kena pergi tengok lah. Takut apa-apa jadi kat dia. Dia pun mulut boleh capui kak sebenarnya. Kita tak boleh betul. Jangan betul. Dia kata sikit ni. Dia kata manfaat harta wakaf itu tidak disyaratkan serta-merta, tetapi cukup sekadar boleh dimanfaatkan walaupun pada masa akan datang. Oleh itu sah wakaf binatang yang masih kecil kerana ia boleh dimanfaatkan pada masa hadapan. Jadi binatang ni pun kita boleh bagi. Tidak ada masalah sebab dalam hadis ada cerita berkenaan dengan memberi kuda. Siapa yang mewakafkan kuda? Nabi SAW sebut man ihtasaba farasan. Farasan ni kuda. Fi sabilillah, untuk jalan Allah. Mana kata boleh untuk bagi binatang. Sebab tu dia kata tu kalau bagi binatang kecil, wakaf binatang kecil masih kecil, manfaat tak boleh lagi, tapi boleh manfaat ke depan. Boleh jadi tunggangan dan sebagainya, kerana ia boleh dimanfaatkan pada masa hadapan. Itu tidak ada masalah. Boleh. Kita nak memberikan. Sebab itu kalau nak bagi ni, bagi hak elok-elok. Jangan bagi hak tak elok. Untuk tujuan wakaf ni, bagi hak paling bagus. Paling bagus. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, ada satu hamba Allah, dia wakaf gayung. Cebok gayung. Sini panggil apa? Gayung Gayung cebok. Dia pergi masjid mana yang ada kolah, semua ada wakaf kan. Dia pergi masjid mana yang ada kolah, dia tinggal satu gayung. Dia pergi masjid mana, kita tanya satu gayung berapa ringgit, dia kata tak sampai RM1 pun. Tak sampai. Beli kalau kedai RM2 ni RM2 4 ada yang satu RM2 4. Dia kata beli biasa-biasa lah gayung ni. Kadang orang letak pecah-pecah, tapi kurang-kurang letak lah. Dia duduk wakaf. Dia pergi masjid mana ada kolah, dia wakaf. Dia pergi masjid lain ada kolah, dia wakaf. Tuan-tuan, cukup bagus, simple. Ada satu hamba Allah tu getah. Dalam kereta dia ada getah. Dia kalau masuk bilik ayat masjid tu tak ada getah, dia buh getah sekali dengan grip. Buh getah. Kadang-kadang kita masuk bilik ayat, cari baldi tak ada. Betul? Cari baldi tak ada, cari getah pipe tak ada. Mampu aku nak berak lagu mana? Tentu macam gelap, macam pernah kena. Tu duduk tenyih lagu tu juga. Bukan boleh kira tuan-tuan. Tapi bagus dia pakai getah. Dia kata beli 10 tu baru berapa puluh. Dia kata potong pendek, lepas untuk basuh berak selesai lah. Dapat pahala. Simple. Agama ni dia simple. Tapi kita hak susah kan. Kita dah nampak getah tak ada, komplain pihak masjid. Apalah masjid tak mau getah. Masjid kata saya baru je letak pagi tadi, dah hilang. Orang tak tahu dah buat apa. Kadang-kadang itu kita kadang simple. Cebok, getah, kadang-kadang boleh manfaat kat orang. Kira okey lah. Wallahualam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti zakat tu. Nanti kuliah akan datang kita akan masuk yang keempat punya perbincangan. Syarat dia manfaat yang harus.
Yang hawih lagu mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.